Hai, Assalamualaikum semua. Nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Majans TV. Hari ni aku nak bercakap pasal kuil ketiga, The Third Temple for the Jew. Untuk orang-orang Yahudi ni, mereka sedang berusaha sedaya upaya dah berpuluh tahun, ratusan tahun, ribuan tahun bermati-matian hendak menyiapkan kuil ketiga bagi agama Yahudi di Jerusalem ataupun Baitul Maqdis sekarang ini. Di manakah tempat yang mereka nak buat kuil ketiga ini? Dan apakah sejarah kuil ketiga ini? Bagaimana ada kuil ketiga ini? Bagaimana pula kuil pertama dan kuil kedua itu dan sebagainya? Hari ini aku akan berkongsi dengan korang cerita pasal The Third Temple for the Jew. Dengar untuk macam Yahudi je kan? Tetapi inilah sebenarnya kuil teragung bagi Freemasonry, Illuminati dan The Jew. Without further ado, let's dive into the video. Korang pernah dengar tak The Temple, The Solomon Temple? Solomon Temple tu adalah what we call it, rumah King Solomon pun Nabi Sulaiman pada ketika itu. The Solomon Temple ni, kalau korang tahu, dia memang terkenal kerana pada zaman itu, pada zaman Nabi Sulaiman, pada zaman King Solomon pada ketika itu, sangat-sangat terkenal dengan ilmu hitam ataupun black magic dan segala benda-benda yang jahat, yang memang orang kata through the other side of the world punya kejahatan ada dekat King Solomon punya temple ni. Simpan bagi untuk mengelakkan jatuh ke tangan mereka yang tak sepatutnya dapat. Kalau korang nak tahu, lokasi The Third Temple ni yang mereka nak buat ni adalah lokasi yang sama bagi the First Temple and the Second Temple. Dan sekarang ni lokasi itu sedang didiami oleh masyarakat Islam, dan di atas tanah itu ataupun dipanggil Temple Mount, bukit temple itu, ada sebuah tempat bagi orang Islam sangat-sangat suci. Dekat situlah terletaknya Dome of Rock. The Dome of Rock yang dengan kubah emas tu, dan juga dekat kawasan itu jugalah adalah kawasan di mana Masjid Al-Aqsa terdiri. Dan lokasi ini sangat-sangat strategik bagi kedua-dua agama ini, iaitu agama Islam dan juga Yahudi. Kedua-dua agama ini menganggap ini sebagai sebuah tanda yang suci. Bagi mereka yang tak tahu, itu adalah kiblat kita yang pertama bagi orang Islam sebelum kiblat kita dipindahkan ke Mekah Al-Mukarramah. Dan sampai sekarang Jerusalem, Baitul Maqdis itu tetap dianggap sebagai kota suci yang kedua bagi umat Islam. Sangat-sangat penting, sangat-sangat simbolik, sangat-sangat meaningful bagi umat Islam. Dan ini juga adalah benda yang sama bagi orang Yahudi. Kenapa mereka nak sangat buat kuil dekat betul-betul atas ataupun dekat lokasi Dome of Rock tu? Kenapa kedua-dua agama ini menganggap tempat itu macam begitu special sangat? Kenapa? Pada satu ketika dulu, pada zaman Panglima Tentera Salahuddin Al-Ayyub, pernah ditanya oleh pejuang Crusade ataupun tentera salib pada ketika itu, ketika mereka dah kalah, mereka diusir keluar daripada Jerusalem. Dia bertanya kepada Salahuddin Al-Ayyubi ni, dia tanya, what is so special about this place? What is so special about Jerusalem? Yang sampai dia bermati-matian berperang sampai memang dia menang tentera Islam pada ketika itu. Jawapan dia simple saja, nothing. It's our land. Tu je. Mereka, asal-usul mereka, dan mereka hanya mempertahankan. Mereka nak balik tanah. Tak adalah sampai nak kata ada mystical magic ke apa benda semua. Tetapi tidak bagi orang-orang Yahudi. Mereka beranggapan dekat di mana terletaknya Dome of Rock itu adalah satu tempat yang sangat strategik dan mythical, dan juga ada magic, ada benda yang sepatutnya mereka buat dekat atas tu. Apa yang mereka nak buat? Sacrificial, pengorbanan. Amalan yang mereka buat zaman-zaman dulu telah dibuat balik sekarang. Sekarang ni dah start balik lah buat korban apa semua tu. Dan mereka akan terus buat sehinggalah mereka dapat kembali membina temple di atas Masjid Al-Aqsa dan juga the Dome of Rock itu. All of us know that one day Messiah will come and the third temple will be built. The third temple will be built. But they say we have to prepare ourselves for that. The altar is ready. The trumpets are ready. The chest plate of the high priest, the costumes of the high priest, everything is ready. Everything is ready. Everything is ready. First Solomon Temple telah dinaikkan ataupun telah dibuat oleh King Solomon himself dekat Mount Moriah, Jerusalem. Apabila Solomon Temple itu telah dicipta, telah disiapkan dan sebagainya, ini menjadi satu tarikan yang sangat-sangat kuat bagi orang-orang Yahudi. Mereka berkumpul untuk buat pilgrimage, macam kita buat umrah, kita buat haji dan sebagainya. Mereka
anggap tempat itu seperti itu. Tempat mereka beribadah yang sangat-sangat suci kat situ, tempat rumah ibadah dia. Dan the first temple ni lasted for 400 years, 400 tahun, sehinggalah dimusnahkan oleh the Babylonians pada tahun 586 BC. Dan benda ini ada tercatat di dalam King James Bible. Setelah 70 tahun di bawah jajahan Babylonian, Empire Babylon ni, orang Yahudi ataupun the Jew pada ketika itu berusaha untuk menaikkan temple yang kedua, untuk rebuild balik temple tu. Kenapa dia create balik? Sebab di dalam kitab ajaran Yahudi ada telah menyebut oleh Tuhan mereka bahawa akan ada seorang yang akan menyelamatkan bangsa kamu, dan juga benda tu dia akan, tetapi apa yang kamu perlukan adalah a temple. Memang kena buat juga temple ni. Dan temple kedua ini, kuil kedua ini lasted for so long, sehinggalah lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Dan it lasted for 600 years, 600 tahun temple kedua ini wujud, sehinggalah dimusnahkan oleh pihak Roman. Temple ni menjadi sangat-sangat sacred bagi orang Yahudi. Apa pun terjadi, mission mereka adalah untuk mendirikan temple ini. Based on this verse, some say that first the Messiah will come and then he will rebuild the temple. Others say no, this verse actually says that the Messiah is going to come to the temple. So first it sounds like that the temple is going to be built and then the Mashiach will come. Apa-apa pun mereka nak kena ada temple ini. Ada yang mengatakan bahawa kat sini since the temple has been such an important fixture in history and ancient Israelite, especially for the Jew, many have wondered what the Bible said about the third temple. Temple ketiga ni memang orang dah cakap memang kena buat. While the biblical texts are not always explicit of what we would, there are 3 scriptural indication of another temple. Kenapa mereka nak kena adakan juga temple yang ada? Kerana untuk mereka menanti Messiah mereka. Mereka nak menanti kedatangan Messiah mereka itu. Siapakah Messiah mereka itu? Mereka mengatakan itu adalah mungkin Nabi Isa ataupun siapa. Terdapat 2 petanda indication di mana istana ataupun temple ini akan dibina. Dan pertama adalah sacrifice will resume. Okay? Upacara penyembelihan, upacara pengorbanan binatang oleh orang Yahudi akan dimulakan balik. Ritual itu. Dan pada ketika ritual ini dimulakan balik, pada ketika itulah petanda di mana the third temple ini akan mula dibina semula. Dan petanda kedua ataupun indication kedua adalah the Ezekiel visions ataupun boleh dikatakan prophecy apa benda yang dikatakan oleh Nabi Zulkifli di dalam apa yang dia pernah bercakap pada ketika zaman-zaman dia menjadi Nabi pada ketika itu. Di dalam kitab Injil ada yang mengatakan bahawa setelah 1,000 tahun, after a millennium of Christ, pada ketika itu rupanya Jesus Christ lah mati, akan wujudnya satu gerakan yang besar yang akan mentadbir masyarakat Yahudi di Israel untuk mempersiapkan temple ini. Perkara ini tidak lagi menjadi sebuah rahsia bagi mereka. Apa yang mereka rancang untuk mendirikan temple ini di atas tanah di mana wujudnya the Dome of Rock dan juga Masjid Al-Aqsa ini adalah benda yang telah dikongsikan secara terang-terangan. Headquarters of the temple organizations has a mission to rebuild a Jewish house of worship on Jerusalem's Temple Mount. Currently home to Al-Aqsa Mosque, Islam's third holiest site, the location has been long contested between the two religions. The Jewish group, however, maintains that the location is key for fulfilling biblical prophecies. That the location is key for fulfilling biblical prophecies. Plan mereka, apa yang mereka nak buat, rancangan mereka, bagaimana design temple itu sendiri telah pun dikeluarkan, telah pun dibincangkan, telah pun dipublicizekan untuk tontonan umum, di mana mereka begitu yakin di hujung-hujung zaman ini mereka tetap akan mendirikan temple tersebut. Dan pada ketika itulah baru akhir zaman betul-betul datang dan mereka akan bersedia untuk menerima kedatangan yang mereka panggil Messiah ini. Siapakah Messiah ini? Today, we want to show you a prophetic shift that occurred when the Temple Mount came back into Jewish hands, opening the door to the building of the third Jewish temple. Some called it a kiss from heaven. Untuk memastikan temple ini wujud,
temple ketiga ini wujud, orang-orang Yahudi telah make sure di merata tempat dekat dunia ini wujudnya temple-temple ataupun kuil-kuil yang sama, desain yang sama, tujuan yang sama yang ada dekat seluruh negara ini, termasuk kat negara kita. Apakah temple-temple ini? Inilah tempat dia, di mana satu hari nanti bila datang harinya itu, temple-temple yang selama ini kosong dekat negara-negara kita ni akan mula digunakan balik. Setelah manusia-manusia dah tak percaya pada agama-agama, setelah manusia-manusia semua dah tak percaya dengan kepercayaan apa-apa yang ada sekarang, mereka akan dihasut. Kita semua akan diperkenalkan dengan satu agama baru ataupun ajaran baru yang mereka bawakan ini. Many of us are praying every day. Many of us are actively preparing, and we are all eagerly awaiting the day that the Beit HaMikdash, the third temple, will become a house of prayer for all nations, for all nations, for all nations, right in the center of Jerusalem. Kerana itulah pembinaan temple-temple ini semakin rancak berlaku di merata tempat, terutamanya mereka dapatkan kembali Baitul Maqdis itu. So guys, itulah ceritanya, the third temple sedang rancak dibina. Itu lagi guys. Kalau suka video ni, like the video, share the video. Kalau tak suka, lantak korang lah. Take care guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.